Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. Jelas? Jelas, madam. Jelas, madam. Okay, so semalam kita tak masuk lagi chapter baru kan? Selawak? Belum. Belum. Okay, so hari ni kita akan masuk new chapter iaitu chapter 3, Selection and Speciation. So apa tu selection dan apa tu speciation? Tahun lepas belajar tak lagi ni? Ada? Okay, so lebih kurang sama je lah medium rasa. Okay, so medium akan explain. So apa maksud selection? So kalau kita direct translate pun selection adalah apa? Selection tu? Pemilihan, betul? Okay, atau dalam bahasa Inggeris dia selecting or choosing lah mana-mana satu. Ia membawa maksud yang sama iaitu selection. Dan yang kedua adalah speciation. So speciation ni adalah formation of new species. Kita panggil sebagai speciation. So tajuk chapter 3 ni adalah related antara selection dengan speciation. Tak banyak pun. Okay, so awak hanya belajar dua perkara iaitu selection dengan speciation. So kita pergi ke first part 3.1 iaitu selection. So apa maksud selection? It is a selecting ataupun choosing individuals. So individuals tu boleh jadi organism atau apa-apa individuals lah. Haiwan ke oh, medium share screen. Lambat nak cakap. Sekejap. Thank you. Yang bagi tahu. Nampak? Nampak? Nampak, madam. So, selection adalah proses select ataupun choose. Pilihlah maksud yang sama. Individuals ni apa-apa organism atau benda hidup yang ada certain karakteristik. So, certain karakteristik ni apa-apa karakteristik yang terpilih, okay, untuk live, untuk hidup baik sama ada human ataupun nature. Okay, so keywords dia kat sini ada 3. So awak kena tahu dia adalah keywords yang pertama adalah select ataupun choose, and then mestilah ada certain karakteristik dan untuk live, untuk hidup dengan siapa, dengan human ataupun nature. Okay, so semua yang selected, apa-apa yang organism atau individuals yang selected adalah yang mampu untuk survive, live longer and reproduce. Manakala yang tak berjaya survive, tak berjaya live longer and tak berjaya reproduce, takkan diselect lah, sama ada diselect oleh nature kita ataupun diselect oleh human. Okay, so genes untuk organism atau individuals yang berjaya survive, live longer and reproduce akan paskan diorang punya gene kepada next generation. Okay, so that dia bermaksud dia ada higher ability untuk survive dan successfully adapt. Okay, so baguslah, bila selected dia akan pass gene yang dari dia kepada next generation. Okay, yang tu faham? Faham? Setakat tu? Faham. Faham. So variation can cause selection. So variasi boleh menyebabkan berlakunya selection tu sendiri. Sebab terlalu banyak variation boleh menyebabkan berlakunya selection. Okay. So untuk selection, pemilihan individuals yang ada certain karakteristik, okay, untuk live by human atau nature ni ada dua jenis. Yang pertama natural selection, yang kedua artificial. Apa maksud artificial? What is the meaning of artificial? Apa maksud artificial? Maksud artificial. Ada orang tak ni? Tak tahu ke artificial tu apa? Ada campur tangan manusia. Artificial tu adalah fake lah kan? Buatan manusia, buatan. Artificial tu adalah buatan. Okay, artificial tu adalah buatan. Boleh cakap campur tangan manusia, okay, tak ada masalah. So, dia adalah buatan. Bukan secara semula jadi. So, kalau natural? Semula jadi. Secara semula jadi. So, selection ni boleh berlaku melalui dua cara. Ataupun types of selection ni ada dua. Sama ada dia berlaku secara semula jadi iaitu natural selection atau dia adalah buatan.
artificial selection. So buatan siapa? Buatan manusia. So untuk natural selection adalah satu proses in which individuals yang ada certain inherited traits ataupun tadi kalau kita tengok kat masuk selection ada certain karakteristik. Karakteristik tu traits lah kan. Okay, karakteristik then tend to survive and reproduce at higher rate atau kata mudah dia successfully adapted lah. Okay, so itu adalah natural selection. Okay, di mana dia boleh survive and reproduce successfully. Okay, so apa beza natural selection dengan artificial selection? So untuk natural selection, selection agent tu adalah environment. Maknanya yang memilih atau ambil tugas untuk memilih, agent yang memilih itu adalah environment sendiri. So bila environment yang memilih, of course dia bukan satu planned event. Dia adalah random proses yang berlaku pada bila-bila masa sahaja secara tiba-tiba. Itu adalah random proses. Beza pula dengan artificial selection, so bila kita cakap dia adalah buatan, of course buatan manusia, dia punya selection agent yang buat benda ni berlaku adalah human. Dan selection tu adalah salah satu planned event. Okay, maknanya dah di-plan lah. Faham tak beza dia? Faham? Faham, Madam. Faham. Dan kalau natural Faham. selection, Madam cakap dia akan memilih, okay, environment kita akan memilih yang mana ada tendensi untuk hidup ataupun survive. Betul? Dan reproduce. Tapi artificial selection, macam mana benda tu berlaku adalah selective breeding. Nama lain dia adalah selective breeding of domesticated plants dengan animals. Okay, untuk encourage the occurrence of desirable trait. Maknanya dia akan buat selective breeding. Dia select apa haiwan yang saya nak breedkan. Tahu tak apa maksud breed? Tahu tak apa maksud breeding? Tahu tak maksud breeding? Tahu ke tak tahu? Tolong jawab. Tahu tak maksud breeding? Production offspring. Okay, so dia adalah mating. Mating ni macam fertilization lah ataupun production of offspring untuk animals. Kita panggil breeding. Dia tak panggil kita. Untuk animals, kita panggil dia sebagai breeding. Iaitu apabila dia orang mate dan produce offspring. Okay, selective breeding maknanya kita pilih siapa nak kena mating dengan siapa untuk hasilkan offspring macam mana. Itu adalah selective breeding. Okay, banyaknya dia buat domestic plan dengan animals untuk kita dapatkan encourage occurrence, okay, kita dapat desirable trait. Desirable trait ni maknanya traits yang kita nak lah. Maknanya kita rancang benda tu, kita yang handle benda tu untuk apa? Untuk encourage the occurrence of desirable trait. Maknanya traits yang kita nakkan. Okay, so dia dilakukan by proses nama selective breeding. Okay, so artificial selection ni untuk produce new breeding. Kalau perasan kalau kita kacukkan kucing, dua jenis kucing domestik untuk hasilkan new breeding. Pernah dengar kan? New breeds. Okay, untuk saya nak kacukkan kucing yang banyak bulu, lebat dengan mata cantik. Sekali saya nak dapatkan breeding yang cantik. Itu adalah selective breeding. Kita matekan dua spesies yang lain untuk dapatkan satu hasil yang ada specific purpose. Faham? Tak faham boleh tanya. Faham tak? Faham? Faham tak ni? Faham. Okay, so example dia selective breeding of dog, cats ataupun domesticated dogs lah. Ataupun contoh yang lagi mudah, kalau kita breedkan, contoh ada lembu yang banyak daging dengan ada lembu yang banyak susu. Tapi saya sebagai manusia yang mementingkan proposal, saya nak hasilkan satu lembu yang ada banyak daging dengan susu, saya akan breedkan kedua-dua spesies tu. Itu adalah selective breeding juga. Okay, jelas tak? Yang tu lagi jelas, faham tak maksud saya? Apa maksud selective breeding ni? Faham. Dan artificial selection. Okay, so beza pula dengan natural selection, kita dah cakap yang memilih adalah environment, which is kita tak ada kuasa nak pilih. Bukan kita yang tentukan siapa yang boleh survive, siapa tak boleh survive. Maksudnya apabila individuals tu tak berjaya adapt, so dia tak berjaya survive, so dia akan eliminated lah daripada kita punya environment,
Okay, sebab dia less favorable. Less favorable ni adalah favorable ni madam akan ingat macam favorite lah. Okay, less favorable ataupun favors ke arah mana yang lagi dipilih. Okay, contoh paling mudah kita tengok baby. Baby ya. So baby ni ada tiga jenis contoh katakan. Premature baby lahir dengan berat 0.7 kilo, memang premature sungguh. Normal baby lahir 2.9 kilo dengan overweight baby lahir 7 kilo. So antara tiga ni yang mana awak rasa tendensi untuk hidup survive tinggi? Yang mana? Normal. 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 Okay. So apakah tendensi premature baby ni untuk survive? Tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Okay, kenapa rendah? Why? Awak rasa rendah? Secara logiknya. Kenapa? Kenapa? Agak-agak je lah. Jawapan logik je. Kenapa awak rasa premature baby susah nak survive? Berat tak cukup. Berat tak cukup. So biasanya budak yang lahir premature ni berat tak cukup. Dia akan ada masalah-masalah lain lah. Biasanya. Okay, tak matang lagi kan. Tak betul-betul develop lagi organ-organ. So dia premature baby. Overweight baby ni pula boleh lead kepada diabetes atau ada penyakit-penyakit lain sebab dia terlalu berat. So adakah kita manusia yang pilih yang mana boleh survive, yang mana tak boleh survive? Kita pilih ke doktor pilih ke ni tak boleh hidup. Tak boleh hidup ni kita pilih ataupun benda tu berlaku secara semula jadi. Benda tu berlaku. Semula jadi. Secara semula jadi. Itulah maksudnya natural selection. Environment yang pilih. Environment yang menyebabkan dia berlaku secara macam tu. Okay. So ada banyak lagi contoh. Nanti kita akan tengok. Okay. So basically, in a natural selection, members of population yang hanya successfully adapted to environment have greater fitness. Dia lagi fitness lah dengan environment. So diorang ni yang akan allele dia boleh dipas kepada next generation sebab dia kira favorable alleles. Manakala yang less favorable allele ni akan di-eliminated daripada environment, especially untuk haiwan lah. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Okay. So untuk types of natural selection, ada tiga jenis natural selection yang kita akan belajar. So stabilizing selection. Kenapa kita panggil stabilizing? Sebab graf dia macam stable kan? Naik kat tengah, betul tak? So this is a stable graph lah. Okay, sebelum tu Madam nak bagi tahu untuk natural selection, awak nak tahu definition, ada dua keywords yang awak kena tahu. Favors dengan act against. Tadi Madam cakap favors tu apa? Favors tu apa? Awak tak dengar Madam cakap ke? Awak memang lambat respon ke apa ni? Favors tu apa? Pilih. Favors tu lebih kepada like ataupun favorite. Tadi Madam kata kita anggap dia sebagai favorites. Favorites is favorite. So maknanya dia disukai atau dia dipilih. Macam tu. Okay. So act against ni bertindak ke atas. Maksudnya dia yang tak nak. Kita akan suppress dia. Act against. So ada dua keyword ni orang guna untuk semua jenis selection or natural selection. Okay. So kalau nampak dekat sini, tengok graf ni. Let's say kita ada tiga jenis phenotype. Awak dah belajar pasal phenotype last semester. So phenotype ni adalah macam traits ataupun karakteristik yang kita boleh observe. Itu adalah phenotype. Betul? So favors, intermediate phenotype and against both extreme phenotype. So kita ada tiga jenis phenotype. Okay. Let's say Madam cakap tadi berat baby. So sini adalah underweight, ini normal weight dan ini overweight. Okay. So ini adalah intermediate lah, tengah-tengah. Betul. Dan ini kita kira ekstrim, terlalu rendah, dan ini ekstrim, terlalu tinggi. Kita ada tiga jenis phenotype. Kakak tu faham? Faham. Kakak tu faham? Faham. Okay.
So bila cakap macam tu, kalau tengok graf ni, awak rasa yang mana dipilih oleh environment? Extreme or intermediate? Intermediate. Intermediate. So sebab tu dia tulis favors intermediate phenotype, dan yang tak berjaya survive tu adalah both extreme phenotype and act against both extreme phenotype. Okay, so kenapa dia pilih atau favors intermediate phenotype? Sebab intermediate phenotype have greater survival and reproduce successfully. So benda ni pada tadi medium cakap lah, natural selection dia akan melebihkan yang mana boleh survive dengan berjayanya dan reproduce successfully. Manakala extreme phenotype ni yang underweight dengan overweight tadi, kita tahu dia ada less chances to survive atas reason tertentu. So bila benda macam ni berlaku, lama-lama variation akan makin berkurang untuk phenotypic character. Contoh human birth weight yang medium duk cakap ni lah. Okay, yang intermediate weight akan most likely to survive, tak ada masalah. Tapi yang smaller ataupun larger akan ada penyakit atau difficulties to birth, suffer high rates of mortality. Okay, setakat tu jelas? Setakat tu jelas? Jelas madam. Jelas. So tengok gambar Jelas. yang kedua, directional selection. So directional selection ni dia special. Dia hanya ada dua phenotype. Okay, dia hanya ada dua phenotype. Satu ekstrim, satu ekstrim. Dia tak ada intermediate. Maknanya sama ada hitam atau putih, besar atau kecil, tinggi atau rendah. Faham tak? Dia ada dua je phenotype. Which is so kontra. Okay, so kat sini, based on gambar, tengok ni, slide ni. Okay, based on gambar ni, okay, kalau media nak suruh awak buat definition dia dengan menggunakan perkataan favors dengan act against, so dia favors apa? Dia favors phenotype apa? Dia favors phenotype apa? Atas ni media tulis dah benda ni. Kita ada dua ekstrim, so dia favors Extreme. one extreme only. Yang titik-titik ni adalah yang tak ni tak kekal. Yang kekal population baru adalah yang ni warna pekat. Okay. So dia favors one extreme phenotype and act against another extreme phenotype. Okay. Maknanya dia hanya memilih ataupun dia hanya favors ke arah satu phenotype saja. Manakala satu lagi tu tak berjaya tak berjaya fit dengan environment, tak berjaya survive dalam environment. Contoh dia adalah zaman dulu ada satu, bukan zaman dulu lah, pokok berwarna cerah tu tak. Dan kupu-kupu ada dua colour. Okay, kita ada warna hitam dan warna putih. Okay, so biasanya dua-dua akan hide ataupun camouflage dekat kawasan pokok lah. Sebab dia easy to camouflage kalau ada predator. So waktu kalau dia cerah tu lagi senang observable adalah hitam lah. Tapi bila industrial evolution tahu tak apa? Apa tu industrial evolution? What is industrial evolution? Industrial tu apa? Ada orang ke tak ada ni? Natasha. Ya, madam. Apa maksud industrial? Yes, perindustrian. Thank you Syamimi sebab respon. Okay. So perindustrian. So waktu zaman perindustrian tengah naik, okay. So basically banyaklah asap-asap daripada kilang yang dikeluarkan.
Okay, so asap-asap ni akan menyebabkan kita punya kulit pokok tu menjadi lebih gelap. So bila kulit pokok makin gelap, okay, so macam tadi Madam cakap ada dua pepper mode, satu warna gelap dan satu warna cerah. Okay, hitam dengan putih. So bila diorang camouflage kat kulit pokok, yang mana lagi observable oleh predator? Yang mana senang nampak? Yang hitam ke yang putih? Putih madam. Putih, betul. Sebab apa? Sebab dia sangat kontra dengan warna kulit pokok. So lama-lama light grey colour ni ataupun yang cerah ni, okay, dia akan easy to be observed by predator. So dia akan senang dimakan lah. Manakala black pula dia akan tak nampak sangat. So dia boleh camouflage dengan blackened tree tadi tu. So diorang je lah yang be able to survive dalam environment waktu industrial revolution tu. Okay, so lama-lama putih ni akan di-eliminate lah dia punya alel. Lama akan menyebabkan dia extinct. Okay. Tinggallah spesies yang berwarna hitam untuk industrial mechanism. Jelas tak? Jelas ke? Jelas, madam. Okay. Sama juga dengan big size in Galapagos Island. So dalam satu Galapagos Island ni ada burung lah. So burung ni akan ada kacang, seed ada yang kecil, ada yang besar. Okay, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi dia kata lagi banyak abundance of large seed compared to small seed. Lagi banyak seed yang besar. So bila berlaku perkara macam ni, okay, size paruh burung ada dua jenis, besar dan kecil. So dalam hal ni, yang mana lagi senang untuk survive? Yang paruh besar ke paruh kecil? Paruh besar ke paruh kecil? So paruh besar lagi senang untuk survive sebab dia easy to eat the large size of the seed. Okay, so simple lah. So dia antara besar atau kecil, hitam atau putih macam tu je. And then terakhir adalah disruptive selection. So disruptive selection ni kalau tengok, okay, dia macam ni. So dia ada 3 phenotype kat sini. Ada 2 ekstrim paling rendah, ekstrim yang tinggi dan intermediate. So untuk meaning dia ataupun definition dia, awak akan cakap dia favors apa? Ni. Both extreme. Yes, both extreme. Dia favors. Dia pemilih 2 ekstrim manakala dia act against the intermediate phenotype. Okay. So macam mana benda ni berlaku? Okay, contoh dia adalah variety of big size of black-billed seed cracker finches in Cameroon. Okay. So basically member dia split tu dia sendiri different big size. So big size ada kecil dengan ada besar dan ada sederhana lah. Okay. Tapi small, so kat sini dekat pulau ni, dekat Cameroon ni ada beberapa jenis size lah. Size ni. So untuk yang besar dia lagi mudah, dia senang untuk makan hard seed. Manakala yang kecil dia senang untuk makan the soft seed lah. Yang ada big, small. Tapi yang intermediate ni dia tak boleh nak makan yang kecil punya seed, dia tak boleh makan yang besar punya seed. So lama-lama intermediate ni tak boleh nak survive dengan bagus sebab dia tak ada fitness yang bagus dengan surrounding. Okay, so it has a lower relative fitness sebab size intermediate punya big size tu tak sesuai untuk makan yang besar dan tak sesuai untuk makan yang kecil. Survival rate dia akan jadi rendah lah. Jelas tak? Faham? Faham madam. Okay, faham Okay, seterusnya kita akan tengok types of artificial selection. Inbreeding dan outbreeding. So artificial selection tadi nama lain dia adalah selective ataupun contoh dia adalah selective breeding. So untuk selective breeding ni atau artificial selection ni ada 2 jenis. Okay, iaitu inbreeding dengan out. In adalah dalam, out adalah luar. So ini adalah dalam kelompok yang sama sebenarnya. So out ni adalah kelompok yang beza, luar. So inbreeding ni dia akan involve mating atau breeding between closely related individual, contohnya cousin, subspecies yang sama, population yang lebih kurang sama, okay, ataupun offspring yang produced by the same parents. Adik-adik lah, untuk haiwan tak masalah lah kan. So diorang akan meetkan 2 spesies yang very closely related just untuk keep the traits in the future generation.
let's say dia nak kekalkan satu karakteristik ataupun traits dalam generation tu, dia akan kahwinkan atau dia akan matekan dengan spesies yang sama lah supaya traits atau karakteristik tu dapat dikekalkan lagi. Faham tak? Faham? So Faham, dia madam. akan menyebabkan increase of homozygosity. Homozygosity ni less variation. Kuranglah variation, kuranglah variasi. Sebab apa? Dia kacukkan atau dia breedkan dalam keturunan yang sama. Okay, dia tak ada pun kacukkan dengan spesies yang lain atau keturunan lain. So less variation. Less variation ni sebab dia nak maintain atau keep the traits yang ada. Okay, secara tak langsung bila race variation dia akan menyebabkan inbreeding depression. Apa tu inbreeding depression? Lower the population ability untuk survive dengan reproduce, and inbreed individuals are more susceptible to disease. Contohnya kalau satu spesies kan, dia macam kahwin pupu lah. Kalau satu tu ada penyakit, satu keturunan tu yang lain-lain mesti ada tendensi untuk ada penyakit yang sama lagi tinggi. So kahwin pula dalam keturunan yang sama, so tendensi untuk dapat penyakit tu lagi. So tendency untuk survive dan reproduce tu adalah kurang. Bukan tak ada tapi kurang. Okay. So contoh kita domesticatekan animals, crops, so breeding of show animals, dogs yang boleh jaga horse breeding untuk racing, okay, dan lain-lain. Okay. Faham tak setakat tu? Faham? Faham tak? Faham. Faham, Okay. madam. So untuk outbreeding macam cakap luar daripada populasi dia, luar daripada dia punya relation. So dia unrelated ataupun distant related. Dia unrelated terus ataupun jauh sikit, tak related dekat sangat. Okay, so dia akan breedkan between individuals of different varieties atau different mix lah, macam mixed marriage. Okay, kahwin kacuk macam tu. Okay, so dua different individuals ni with desired traits, contohnya kita kahwinkan lembu yang banyak daging daripada Australia dengan lembu yang banyak susu daripada New Zealand. Okay, kacukkan dua spesies yang beza untuk dapatkan traits yang kita nak, desired traits yang kita nak, iaitu kita nak hasilkan satu lembu yang ada dua-dua ciri tersebut. Okay, kalau tadi leads to homozygosity, so automatically yang ini akan sebaliknya lah, dia increase heterozygosity, iaitu variation. Okay, just tahu kalau satu ni dah homo, less variation, dekat sini more variation. Dan kalau ini inbreeding depression, dekat sini dia akan increase the number of hybrid vigorous ataupun heterosis. Heterosis ni adalah better chance of survival, resistant to disease. So contoh dia macam medium cakap, cow. Dia kacukkan dua jenis yang spesies yang berbeza, high quality dengan high quantity of meat, ataupun untuk quantity of milk, ataupun sheep untuk quality of milk. Okay, benda-benda macam tu dia breedkan lain spesies atau kacukkan dua jenis yang berbeza untuk dapatkan desired traits yang dia perlukan. Jelas tak? Jelas? Jelas. Madam. Ya. Yeah. Dengar ke? Ada orang panggil saya ke? Madam. Ya, saya. Kalau yang inbreeding tu kan kalau macam satu individu tu dapat penyakit so kita kacukkan, so satu spesies tu akan dapat tendensi untuk dapat penyakit kan. Kalau outbreeding macam satu individu tu ada penyakit kan, lepas tu kalau kita kacuk dengan individu yang tak ada penyakit tu ada tendensi untuk individu tu jadi normal, madam. Ini sama macam yang kita belajar last semester tajuk genetic inheritance. So kita tahu kita ada dominant dan recessive allele. Itu tak umum. Betul. Betul tak? So possibilities untuk yang kahwin ataupun kita kacukkan related tu, ada je tendensi untuk tak dapat penyakit. Ada je. Kalau dua-dua hetero kan ataupun recessive kan. So tak adalah penyakit. Tapi tendensi untuk ada penyakit lagi tinggi. Let's say dia daripada keturunan yang sama dan yang perempuan adalah carrier. So faham tak? So carrier, untuk jadi carrier tu lagi tinggi. Tapi beza dengan kalau kita kahwinkan dengan spesies yang beza, keturunan India mungkin tak ada penyakit, keturunan yang satu lagi ada. So logiknya satu lagi tu perempuan tu mungkin bukan carrier. Tapi kalau keturunan tu dah memang ada penyakit, tendensi untuk perempuan jadi carrier sangat-sangat tinggi. Itu contoh-contoh lah, contoh dia. Faham tak?
kenapa closely related tu boleh menyebabkan banyak diseases. Lagi-lagi penyakit yang boleh dipass ke next generation. Faham Umi? Faham, madam? Okay. Sama macam manusia, kita tak digalakkan kan? Tak digalakkan kahwin sepupu, tak digalakkan kahwin sangat-sangat dekat. Sebab apa? Sebab tak menggalakkan variasi, betul tak? And at the same time, dia takut banyak penyakit. Sebab apa banyak penyakit? Kalau keturunan kita memang keturunan yang ada penyakit, katakan daripada dulu nenek moyang kita ada kanser, tendensi untuk salah seorang ataupun dua-dua ada kanser tinggi. Faham tak? So benda-benda macam tu. Okay, jelas? Jelas? Jelas, madam. Okay, so kita tengok perbezaan outbreeding dan inbreeding semula. Okay, so seterusnya adalah kita dah masuk speciation. So apa tu speciation? So speciation ni adalah based on biological species concept. Kita tahu dulu apa maksud species. Species ni adalah population ataupun group of population yang member-member dia mesti boleh has the potential untuk interbreed, iaitu breeding under natural condition. Interbreed tu salah satu sama lain ataupun random mating. Dia boleh juga hasilkan viable and fertile offspring. Viable ni able to survive. Fertile tahu kan? Fertile. Subur kan? Okay. So dia mestilah fertile, offspring dia mestilah fertile dan viable, able to survive. Dan yang terakhir adalah reproductive isolated from other population. Maksudnya dia takkan interbreed with members of other species. Dia mestilah macam tu satu-satu species ni. Okay. Dan untuk reproductive isolated ni kita akan tengok tajuk belakang nanti lebih detail lah pasal reproductive isolated ni. Okay. So back to maksud speciation. Speciation is formation of new species. So basically akan hasilkan spesies yang baru. Let's say nama spesies ni spesies from pre-existing species. So pre-existing species tu katakan spesies A. Okay. Melalui proses of evolution. Faham? Faham? So macam mana Faham, benda tu madam. boleh berlaku? Let's say spesies asalnya adalah A. So spesies A ni dah pergi tempat lain, tempat baru ataupun banyak lagi lah faktor lain. Dan dia start to adapt to new environment. Bila dia start to adapt new environment, dia able to survive, dia menjadi independent. Dan gene flow dia akan berlaku transfer oleh dari satu population kepada another population. Tentunya migration, dia pindah kepada population sebelah. So dia interbreed dengan spesies kat sini. And then dia gene flow eliminate genetic difference in population. So yang mana genetik ataupun alel-alel yang tak perlukan, dia tak flow dah to next generation. So menyebabkan spesies tu independent. Banyak dia bukan terus jadi spesies baru. Dia mengambil masa yang lama. Bertahun-tahun untuk evolusi ni berlaku. Last kali barulah dia boleh dikatakan satu spesies yang baru. Tak jadi dah macam yang lama. Dia dah evolve. Faham? 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 Faham, madam. Faham. Okay, dia asalnya ancestor yang sama tapi dia evolve menjadi spesies yang baru. So apakah mode of speciation? Ada dua. Yang pertama sympatric, yang kedua allopatric. So sympatric S sama. Okay, the allopatric ni lain lah. So bila dia sama, apa maksud sama? Same geographical area. Dalam satu geographical area yang sama, formation of new species ni, okay, ataupun satu population ni occur within the same geographical area. So ini adalah spesies baru yang madam merahkan ni, tapi dalam satu population yang sama dengan spesies yang lain. Ini adalah sympatric. Beza dengan allopatric, formation new species occur bila ada geographical separated. Asalnya macam ni, tiba-tiba berlaku gempa bumi dan dia terpisah. So ni kena adapt dengan surrounding sini, yang ni adapt dengan surrounding sini. So ini akan evolve jadi spesies yang baru. Okay, ini disebabkan geographical barrier. Okay, faham? Faham tak? Faham madam. Okay. So mechanism of sympatric speciation. Okay, so speciation ni take place in geographically overlapping population. So dia overlap dalam satu population yang sama. Small population become new species tanpa ada apa-apa geographical separated.
Okay, maknanya daripada parent population dia tak separate pun. Cuma dia adalah satu result daripada non-random mating. Maknanya dia tak random mating dengan sesiapa. Dia ada habitat differentiation. Contohnya dalam satu kawasan ni. Okay. Ada dua jenis lalat. So lalat yang pertama hanya hinggap dekat pokok-pokok jenis ni. Yang kedua hinggap dekat pokok-pokok ni. So itu adalah habitat differentiation, cara makan yang berbeza. And then secara tak langsung jadi sexual selection. Sexual selection ni adalah dia memilih untuk dia mate dengan siapa. Itu adalah sexual selection. Lama-lama dia hanya akan jadi satu population kecil yang evolve menjadi satu spesies baru kat tempat yang sama. Faham tak? Faham? Faham, Madam. So dia akan choose mate dia based on apa karakteristik yang dia nak lah. Okay. Itu menyebabkan ada subset of population yang reproductively isolated. Isolated ni terasing kan? Isolated is terasing atau mengasingkan diri. So reproductive isolated maknanya dia mengasingkan diri daripada reproduce dengan yang lain lah. So lama-lama new species akan establish. Contoh dia macam yang saya cakap tadi, flies. Ada apple maggot flies dengan houghton maggot flies. So houghton dengan apple maggot flies ni duduk dekat satu geographical area yang sama tapi tak berlaku apa-apa gene flow sebab dia orang eat, mate and lay their eggs on different hosts. So katakan ini duduk atas pokok mangga je, ini duduk atas pokok apple je. Tapi dekat satu kawasan yang sama. So diorang tak orang kata tak overlap pun, tak bertembung pun. Sebab dia makan kat sini, mate kat sini, lay eggs kat sini, yang tu buat kat sini semua benda. So tak berlaku apa-apa overlapping. Okay, so yang berlaku dia akan produce satu population baru kat sini, yang ini satu population kat sini. Okay, so they are reproductively isolated from one another walaupun dua population tu sebagai subspecies. Okay, lebih kurang spesies yang sama tapi dia akan jadi spesies yang berbeza. Okay, disebabkan berlaku evolution dan adapt kepada surrounding masing-masing. Jelas ke? Jelas? Jelas ke? Jelas, Madam. Okay. Kalau untuk allopatric pula, kita tahu allopatric ni lebih simple sebenarnya sebab lebih jelas sebab dia geographical separated. Okay. So allopatric ni berlaku bila population tu divided macam ni. Berlaku gempa bumi, so divided. Mountain ke apa-apalah yang divided. So dia akan hasilkan satu subpopulation yang baru sebab dia dah terpisah. So gene flow dia akan interrupted. Okay. And then apa yang berlaku adalah subpopulation tu akan undergo evolutionary change, iaitu evolution disebabkan genetic drift, natural selection dengan mutation. Mutation tahulah kan? Genetic drift ni apabila small population ataupun a small amount, nanti genetic drift ni ada bila berlaku natural disaster, tsunami ke apa, dan ditinggalkan baki, beberapa yang baki tu akan menjadi satu spesies yang baru sebab dia interbreed sama dia lah. Okay. Contohnya genetic drift ni ada satu group of cheetah kan. Group of cheetah tiba-tiba berlaku hunting yang tak terkawal. So lama-lama cheetah yang daripada 10 ni tinggal 3. Okay. So bila tinggal 3, diorang ni are able to interbreed between them sahaja. So less variation. Okay, bila less variation, spesies-spesies cheetah baru yang dihasilkan tak banyak beza. Dia lebih kurang satu spesies je. Tak banyak variation langsung. Dia nampak lebih kurang sebab dia tak ada banyak choice pun untuk interbreed. Okay, faham? Itu perbezaan je lah. So, jadilah spesies yang baru. Faham tak ni? Itu kalau genetic drift. Okay. So, dia akan menyebabkan changes in allele, genotype frequencies. So, walaupun kita dah buang geographical barrier tu, population to come back in contact, they are reproductive isolated from each other. Itu tandanya diorang dah establish new species. So, contoh dia kat sini, ada two similar looking squirrels iaitu A. harrisi dekat south. Okay, macam sama. Dan satu lagi dekat opposite north iaitu A. dicerus. Nampak macam sama. Tapi ada satu gap ataupun barrier menyebabkan diorang ni terpisah. Asalnya mungkin diorang population yang sama. Okay. Tapi katakan berlaku gempa bumi ke apa, diorang terpisah. Satu pergi kat north, satu pergi kat south. Okay. So lama-lama dia evolve, dia pun adapt and evolve, dia menjadi spesies yang baru, yang ni pun jadi spesies yang baru. Macam mana kita nak tahu dah jadi spesies yang baru?
if kita try to interbreed them together after years, okay, diorang tak berjaya interbreed maknanya diorang dah evolve menjadi two different species. Tapi lepas after a few years, banyak-banyak years, kalau kita breedkan dia berjaya interbreed, maknanya diorang belum evolve menjadi spesies yang baru. Sebab spesies yang sama je boleh interbreed. Faham tak? Faham ke? Faham, madam. Faham? Okay. Ada apa-apa soalan? So setakat hari ni, Media akan stop sampai sini je. Ada apa-apa soalan ke? Tiada, madam. Ada? Ada ke tak ada? Tak dengar. Tiada, madam. Tiada. Kalau tiada, Medium nak bagi quiz buat dalam masa 20 minit lagi ada. Okay? Itu sahaja untuk hari ni. So, Medium bagi kat Telegram untuk quiz sekarang. Thank you. Okay, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih, Madam. Thank you, madam.